Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita akan baca dari surah Yusuf ayat yang ke-91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم سلام Boleh? Boleh? Ke sana mula. Ada pintu lah sana. Tak boleh? Boleh. Tak kunci kan? Pintu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita nak sambung cerita kita pada surah Yusuf. Surah Yusuf yang semalam kita dah sampai ke satu bab, iaitulah Nabi Yusuf alaihi salam menzahirkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada adik-beradik dia setelah daripada
bertemu beberapa kali. Dan kita juga telah ambil mutiara kata dari dua Nabi pada hari semalam, iaitulah mutiara kata Nabi Yaqub alaihi salam, la tai'asu mir rauhillah, pada ayat yang ke 87. La tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Iaitulah jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang itu kafir. Kalau orang Islam, dia tak akan ada rasa putus asa dari rahmat Allah. Kerana orang Islam, kita beriman Allah Azza wa Jalla pasti menyayangi hamba-hambanya. Dalam mentakdirkan kebaikan atau keburukan kepada hambanya, Allah bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ada kebaikan datang kepada kita ataupun keburukan datang kepada kita, dia adalah lambang kasih sayang Allah. Kita tengok boleh jadi orang tu sakit, tahu-tahu kanser tahap 4, terlantar dekat rumah lama, padahal dia dulu seorang yang cergas, aktif mungkin, tiba-tiba kena penyakit gitu, kemudian akhir sekali meninggal. Lama dia sakit, kita tengok Allah kesiannya kat dia. Tapi boleh jadi asbab kasih sayang Allah berlaku kepada dia, dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Jadi la tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah walau apa juga keadaan menimpa kita. Hanya orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Orang Islam tak akan. Itu mutiara kata pertama semalam kita ambil dari Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf AS juga ada satu perkataan dia pada ayat yang ke-90 di akhir semalam. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, Allah sesungguhnya tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi bertakwa kepada Allah serta sabar, insya-Allah Allah tidak akan sia-siakan. Dengan kesabaran Nabi Yusuf AS, dia sabar waktu dia dicampak dalam telaga. Dia sabar waktu dia dijual sebagai hamba. Dia sabar waktu dia duduk di dalam rumah Al-Aziz. Dia sabar menahan diri dari maksiat apabila menolak ajakan dari isteri Al-Aziz. Dia sabar waktu dia di penjara. Dia sabar macam-macam kesabaran dia. Akhirnya Allah memberikan kepada dia kedudukan yang tinggi disebabkan kesabarannya. Yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, Allah pasti akan memberikan kebaikan. Itu janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Baik. Sambungan cerita, apabila sudah terzahir Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya kepada abang-abang dia, lalu abang-abang dia pun kata qalu tallah. Mereka kata apa? Tallah, demi Allah. Demi Allah apa dia? Sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu dan memuliakan kamu daripada kami. Daripada kami. Jadi abang-abang dia ni dulunya ada rasa dengkilah kepada Nabi Yusuf. Okey. Tapi hari ni mereka iktiraf. Bila orang ada rasa dengki ni tak puas hati dah. Halan ini dia pun iktiraflah. Benarlah Allah Ta'ala telah memuliakan kamu ke atas kami. Ini disebabkan takwa dan kesabaran kamu
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Dia pun mengakulah, abang-abang dia pun mengaku, dulu kami salah. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Qala la tathriba alaikumul yawm. Nabi Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kamu, dan dialah wa huwa arhamur rahimin. Dialah jua yang maha mengasihani dari segala yang mengasihani. Okey. Jadi Nabi Yusuf akhirnya memaafkan abang-abang dia. Dan inilah kemaafan yang besar daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada beberapa perbincangan ulama tentang kemaafan Nabi Yusuf alaihi salam yang membuktikan besarnya jiwa dan luasnya kasih sayang yang ada pada seorang nabi yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, kemaafan ini datang dalam keadaan dia mampu untuk menghukum mereka. Dia kata al-afu minal qawi, kemaafan dari seseorang yang berkuasa, yang kuat, lebih bermakna daripada kekuasaan atau kemaafan dari orang yang lemah tak mampu buat apa-apa. Betul tak? Kita kata, aku tak boleh nak buat apa, maaf yalah. Maaf pasal apa? Maaf kerana tak mampu nak balas. Maaf sebab kita lemah, kita tak boleh nak buat apa. Kita pun okeylah, biarlah nak buat macam mana. Betul tak? Jadi kemaafan dalam terpaksa. Pasal apa? Kalau tak maaf pun memang tak boleh nak hukum. Itu tidak nak dibandingkan dengan kemaafan dalam kemampuan. Dia maaf dalam keadaan dia mampu. Sebagaimana Nabi SAW, dia maafkan penduduk Mekah setelah daripada dia menakluk Mekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia takluk Mekah, dia kumpulkan orang Mekah dalam keadaan orang Mekah tu menerima dah. Nak buat apa? Kalau nak hukum mereka boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah sebab kamu semua aku bebaskan. Ini kemaafan dari seorang yang berjiwa besar. Nabi Yusuf AS waktu tu dia menteri. Kemudian abang-abang dia datang kepada dia, mengadap dia, minta pula bantuan. Mereka pula mengaku dia ada kekuasaan untuk menghukum mereka, tapi dia maafkan mereka. Jadi kemaafan dalam kemampuan untuk menghukum itu yang istimewa. Jadi kita ni kalau kadang-kadang kita maafkan orang yang lebih besar daripada kita, yang tu biasa. Tapi memaafkan orang yang lebih rendah kedudukan. Zaman kita lah ni contohnya, bila cleaner buat salah, derah yang kita cepat marah. Betul tak? Bila orang-orang yang bawah daripada kita buat salah, kita cepat marah. Bila orang-orang atas daripada kita buat salah, kita cepat maaf. Sebenarnya apa? Sebenarnya itu sifat lemah. Kerana kita memaafkan orang yang kita tak mampu nak marah. Bila bos buat salah, tak apalah bos, saya maafkan. Pasal bos buat salah. Tapi kalau orang buat salah, tiba-tiba orang panggil, orang hantar waiter dekat restoran. Dia bawa air tumpah kat kita. Marah kita. Sama juga kadang-kadang kita naik kereta. Tiba-tiba orang buat salah kita tu, kereta apa? Kereta Porsche. Kereta Porsche tak boleh nak lawan bawah kata. Tak apalah, kita pun tak hon. Dia pun potong kita ke buat apa, kita biarlah. Pasal apa dia? Kereta mahal kan. Mungkin dia ni datuk ke apa semua kan. Tapi kalau kena motor kapcai,
Oh, cepatlah kita marah. Apa ni. Pasal apa? Kita maafkan orang, kita biasa maaf orang yang tinggi kedudukan. Tapi kita tak maafkan orang yang rendah kedudukan. Orang yang kita mampu untuk marah. Memang itu yang paling kadang-kadang kita dengan kawan cepat maaf. Tapi kalau kita dengan anak-anak derah nak marah, pasal apa? Pasal di bawah kekuasaan kita. Betul tak? Saya kata, saya berlagu tu juga. Semoga Allah Azza wa Jalla meletakkan dalam jiwa kita ni kemaafan yang luas. Baik, itu satu. Perbincangan ulama dalam bab kemaafan Nabi Yusuf AS. Pertama, dia memaafkan dalam keadaan dia mampu menghukum. Satu. Yang kedua, dia memaafkan setelah mengiktiraf kesalahan ataupun setelah dia bukan sekadar maaf tanpa menyatakan kebenaran, tak. Dia sebelum dia maaf, dia mendatangkan kebenaran. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga waktu Makkah, Nabi kata, Nabi kata kepada mereka sehingga akhirnya mereka mengaku salah. Nakni izharul haq. Walaupun kita nak maafkan seseorang, tapi antara perkara yang perlu sebelum kemaafan ialah menyatakan kebenaran. Supaya orang yang dimaafkan itu tahu nilai kemaafan. Kalau dia rasa dia tak salah, kenapa aku nak kena maaf? Tak? Jadi tu pun Nabi Yusuf alaihi salam, ada orang kata bila salah terus kita maaf dengan Nabi Yusuf AS. Jadi kalau ada perasaan marah tu tak bagus. Contohlah dia kata kan, kita ni tak boleh ada rasa marah dalam tu. Dia sebenarnya kisah Nabi Yusuf AS ni memberi gambaran tentang bagaimana hati manusia. Ada dalam hati manusia ni satu perjalanan sebelum sampai kepada kemaafan. Boleh faham? Sebab benar, kemaafan ni kadang-kadang nak sampai kepada rasa maaf tu, kita bukan boleh sampai dengan begitu saja. Nak maaf kepada seseorang ni ada perjalanan dia, ada step dia, ada sampai siapa yang boleh sampai kepada kemaafan, maka dia adalah berjaya sampai kepada kemuncak yang tinggi. Kenapa saya kata begitu? Sebab Nabi Yusuf AS, dia bukan jumpa ada abang-abang dia terus maaf. Ada berapa kali dia jumpa abang-abang dia? 3 kali. Jumpa kali pertama, dia dah kenal lah. Cuma dia tak kata apa. Tak kata apa, melainkan jumpa kali pertama, dia rasa rindu kepada adik dia. Jadi dia minta adik dia bawa Batam balik. Jumpa kali kedua, bawa adik dia dapat adik dia. Cuma ingat tak apa yang abang-abang dia kata kepada dia waktu tu? Oh, kalau dia ni curi, sama abang dia pun curi juga dulu. Abang dia tu Yusuf. Apa yang berlaku Nabi Yusuf AS sebut dalam hati dia? Ingat tak? Kalau kita nak recall balik ayat tu, kita boleh tengok dalam ayat yang ke 77. Ini pertemuan kali kedua dengan Nabi Yusuf AS. Kemudian bila adik dia ditangkap kerana mencuri, dia kata apa? Kalau dia curi, abang dia Yusuf dia pun curi. Nabi Yusuf AS kata apa? Qala antum syarrun makana. Kamu sebenarnya lebih jahat atau lebih buruk keadaannya. Maknanya apa?
Dia walam yubdiha lahum. Dia tak nyatakan di mulut, tapi dalam hati dia ada rasa sakit hati tak? Betul, normal bagi seorang yang bila rasa sakit hati itu normal. Kalau orang tu fitrah. Kalau tiba-tiba orang buat apa kat dia pun dia tak apalah aku. Ni orang ni tak ada perasaan. Orang ni tak ada perasaan. Kita ni kalau berasa hati dengan orang tu biasa, normal. Berasa sedih dia buat gitu kita. Berasa sedih. Normal. Sebab apa? Sebab hati manusia ni sikap apa ni? Yalah, dia ni ada perasaan. Manusia ni ada perasaan. Nabi Yusuf alaihissalam juga ada perasaan. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, apa yang Nabi Yusuf lalui sama dengan manusia lain. Betul tak? Sakit hati tak? Sakit hati. Dah lah kena campur dalam telaga, kena jual sebagai hamba. Kemudian ada pula dia kata abang dia curi, Yusuf pun curi juga adalah abang dia. Berasa sakit hati tak? Oh, sakit hati. Nabi Yusuf alaihissalam berasa juga. Bukanlah dia orang yang memaafkan sebab dia tak ada perasaan marah tak. Nabi Yusuf ni normal. Waktu dia kena tuduh, dia kata dalam hati dia kata, qala antum syarrum makana. Kamu hak jahat benarnya. Jadi ini menunjukkan apa? Ada rasa sakit hati dia. Maknanya dia sakit hati, dia ada kuasa untuk menghukum. Kemudian yang ketiga, abang-abang dia pula dah mengaku dah dia salah. Tengok betapa Allah Azza wa Jalla nak tunjuk kepada kita sifat kemaafan ni besar dia punya nilai dia. Dan nak capai itu, orang sakit hati, Nabi Yusuf sakit hati. Nabi Yusuf bukan sakit lah, berasa hati lah. Berasa. Normal manusia. Jadi kalau dia kata tak boleh aku kalau maafkan dia, aku berasa dalam hati aku tak puas hati. Memang dah. Kemaafan ni, ada orang kata saya saya tak boleh nak maaf dia. Pasal apa? Kalau saya maaf dia, saya berasa sakit hati saya. Masih rasa sakit hati, masih rasa. Bengkak dia panggil. Tapi memang gitulah. Sebenarnya dengan kemaafan itulah kita merawat hati yang sakit. Okey? Dengan kemaafan itulah kita merawat hati. Kalau kita tak maaf, lagilah kita rasa sakit. Makin lama kita tak maaf, lagilah kita sakit. Sebenarnya memberi kemaafan ni adalah kebaikan untuk orang yang memaafkan lebih besar daripada orang yang menerima kemaafan. Kebahagiaan yang dia rasa, kenikmatan yang dia kecap adalah lebih besar daripada orang yang menerima kemaafan. Dengan ketenangan hati yang dia dapat, dengan kegembiraan yang Allah Ta'ala akan masukkan dalam hati dia, dengan terlepasnya dia beban duk fikir macam-macam. Okey? Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Okay? Baik, kita kembali kepada ayat ini. Itu kali kedua dia jumpa. Waktu kali ketiga, ataupun masa tu duk pujuk rayu pun Nabi Yusuf masih lagi tidak melepaskan adik dia. Cuma disebut dalam tafsir ni antara sebab yang mendatangkan kemaafan adalah kerana dia tengok sedih. Kan kita sebut semalam, bawa barang tak cukup. Bawa barang tak cukup untuk dapatkan gandum secukupnya. Kemudian dia minta sedekah pula tambahan. Jadi dia pun minta dengan Nabi Yusuf, menyebabkan dia rasa belas kasihan. Dan sebab tu kadang-kadang ada sebab-sebab yang tertentu yang mendatangkan kemaafan. So kita tengoklah sudut-sudut lain, sudut kasihan kita, sudut kasih sayang, sudut-sudut ihsan yang mendatangkan kemaafan. Sebab kita ni nak cari benda yang baik. Okay?
Jadi begitulah dia. Kalau orang kata Nabi Yusuf ni tak apalah, dia tu Nabi, dia boleh maafkan. Jawapan dia tak. Nabi Yusuf pun ada berasa hati. Nabi Yusuf pun ada berasa hati. Dan Nabi Yusuf pun orang yang normal, manusia biasa, tapi dia telah mengajarkan kepada kita satu bentuk kemaafan yang sangat besar. Begitulah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dia minta pula kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ampunkan abang-abang dia. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Kamu tidak akan dihukum, kamu tidak akan disalahkan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Mana dia doakan pula kepada abang dia dengan keampunan. Yang ni istimewa lagi. Setelah kemaafan, didoakan pula keampunan. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Tuhan yang maha mengasihani dari segala yang mengasihani. Baik. Yaqulun mu'tarifina lahu bil fadli wal atharati alaihim fil khalqi wal khuluq was si'ati wal mulk wat tasarruf wan nubuwah aidan. Waktu tu Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kelebihan ke atas mereka dari pelbagai bentuk. Sebut tafsir ni. Fil khalqi, pada rupa paras dia paling handsome. Wal khuluq, pada perilaku akhlak dia paling baik. Wasi'ah, pada kemewahan, kesenangan harta dia paling senang. Wal mulk, pada kekuasaan dia paling berkuasa, dia lebih kekuasaan. Wat tasarruf, pada soal nak buat apa, kelakuan, nak buat apa saja, Yusuf ada kelebihan. Wan nubuwah, dan kenabian. Di saat itu Nabi Yusuf ada 6 kelebihan berbanding adik-beradik dia. Sama ada rupa paras, dia lagi handsome. Allah nak tunjuk apa kita? Kadang-kadang kita rasa lebih pada orang sebab kita handsome pada dia. Tak, tengok muka orang tak itu, aku tak layan mana. Orang buat kesalahan, bila orang comel, kita pun okey, maaf, aku maaflah dia. Pasal apa? Pasal dia orang comel. Tengah-tengah bawa kereta, tengok hal langgar kita, tengok, awet ni, comel ni. Tak apalah, tak jadi nak marah. Contohlah, tengok. Ataupun orang lelaki, tengok, handsome dia ni. Tak jadi. Pasal apa? Tengok rupa paras dia. Kalau tengok rupa paras tak berapa comel, nak marah lalu kita. Pasal apa? Kita rasa kita lebih pada paras rupa. Nabi Yusuf waktu tu dia lebih handsome daripada adik-beradik dia. Wal khuluq, dia lebih baik budi pekerti, lebih sopan santun. Nabi Yusuf lebih. Okay? Dari sudut harta benda, kemewahan, dia lebih. Dari sudut pangkat, dia lebih. Dari sudut kekuasaan nak buat apa saja, dia lebih. Malah dari sudut di sisi Allah lebih bertakwa dia. Lepas tu kadang-kadang kita diuji dari sudut tu. 6 ciri tu kadang-kadang kita diuji pada salah satu daripadanya. Boleh jadi kita lebih handsome, boleh jadi kita lebih harta, boleh jadi kita lebih pangkat, boleh jadi kita lebih berakhlak. Kita rasa kita lebih berakhlak, dia kurang berakhlak. Boleh jadi Nabi Yusuf Nabi, boleh jadi kita rasa dari sudut alim, ilmu, kelebihan. Kita rasa dia tak ada ilmu, kita ada ilmu. Jadi kita pun nak marah ke dia. Bila orang alim buat minta maaf, buat salah, kita pun tak apalah sebab dia pun orang alim, kita pun nak marah pun tak tergamak pasal dia ustaz. Tapi kalau bawah pada kita, kita padahal kita rasa kita lebih ilmu daripada dia. Jadi banyak sudut-sudut yang ada di sini Allah Ta'ala nak sebut bahawa nilai kemaafan tu sangat besar. Dari semua aspek kita kena cari kemaafan. Okay, walaupun kita lebih dari sudut harta, kedudukan, rupa paras, ilmu, kekuasaan, semua bentuk.
Jadi nak bagi kemaafan dalam keadaan begitu, hanya orang yang berjiwa besar. Kita kena berjiwa besar. Cuma gitulah. Maaf ni kadang-kadang tak nak marah tu gak. Dia tak ingat siapa dah. Tak ingat aku ni siapa, dia tu siapa. Kadang-kadang tak nak marah tu gak. Allahu Akbar. Hilang terus. Menghilangkan marah. Untuk menghilangkan perasaan marah. Mengikut sunnah kena isti'adzah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Dan apa yang Nabi Yusuf alaihissalam lakukan pada hari itu pun sama juga. Bahawa dia mendatangkan ataupun apa? Dia tidak menyalahkan abang-abang dia. Melainkan dia menyatakan dalam bab la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan ke atas kamu pada hari ini. Maknanya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dulu bukan dia yang nak buat. Celaan itu pergi kepada siapa? Kepada syaitan. Celaan itu pergi kepada syaitan. Dia boleh kata perkataan maaf dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan perkataan la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan ke atas kamu pada hari ini. Maknanya dia tak cela abang-abang dia. Dia marah kepada syaitan. Jadi sebab tu cara kita nak melindungi diri daripada sifat marah, daripada sifat dendam, tak puas hati adalah berlindung dengan Allah daripada syaitan. Nabi SAW pernah tengok seorang lelaki marah. Nabi kata kepada dia, aku tahu satu kalimah yang kamu kata, kalau kamu kata, saya hilang daripada kamu perasaan marah. Okay? Mula-mula lelaki tu marah pula ke dia. Marah pula kepada Nabi sehingga orang kata, itu Nabi tu. Akhir sekali, Nabi bagi tahu kalimah tersebut adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kata kepada abang-abang dia, "Idhabu biqamisi hadha." Idhabu biqamisi hadha. Pergilah dengan membawa bajuku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi. Kemudian letakkan pada muka atau wajah ayahku. Ya'ti basira, supaya dia dapat melihat semula. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan datangkanlah kepadaku atau bawalah kepadaku semua keluarga kamu. Jadi Nabi Yusuf AS lepas dia maafkan, ambil baju dia, bagi baju tu kepada abang-abang dia, bawa balik baju ni, kemudian letaklah di atas muka ayah. Nescaya dia akan dapat melihat semula. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub jadi buta kerana terlalu banyak menangis. Kemudian dengan mukjizat dari Allah, akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam celak semula, dapat melihat. Ini adalah satu mukjizat dan satu bukti bahawa Allah boleh menyembuhkan penglihatan dengan sebab yang Allah kehendaki. Kalau kita kata macam mana nak melihat, tak kena operation ke? Ada je orang boleh melihat tanpa operation. Satu, Nabi Yaqub alaihissalam. Dulu kita pernah dengar juga cerita siapa? Nabi Ibrahim pula. Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari juga pernah buta waktu kecil dia. Tapi yang menyembuhkan dia siapa? Yang menyembuhkan dia apa? Allah menyembuhkan dia dengan sebab doa ibu dia. Mak dia doa siang malam, doa. Sehingga akhirnya
Allah Azza wa Jalla mengembalikan penglihatan dia. Kita lah ni kalau tak operate mustahil dia boleh tengok semula. Itu dunia kita. Tapi sebenarnya banyak asbab lain yang Allah Ta'ala nak boleh bagi kesembuhan. Sebab tu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara asbab untuk sembuh. Jadi Nabi Yusuf AS kirim baju dia bagi kepada abang-abang dia untuk letak atas wajah ayah dia sehingga mengembalikan semula penglihatannya. Dan ini antara mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Nanti pandai orang jumpa pula baju Nabi Yusuf nanya. Buat pameran baju Nabi Yusuf. Buat sembuh pula pandangan mata. Bahaya. Baru ni kapal Nabi Nuh jumpa dah kayu dia dah. Ada jual, siap jual lagi. Kayu kapal Nabi Nuh. Tongkat Nabi Musa ada tak? Ada juga. Dia kayu sama tu, kayu kokar. Kayu ni lah kayu bahtera Nabi Nuh, kayu tongkat Nabi Yusuf, Nabi Musa, semua. Lepas tu pakat duk jual belaka. Macam-macam orang kita ni. Macam-macam. Jadi jangan terfitnah dengan perkara tersebut. Tak ada dah baju tu. Dia kalau jumpa baju tu nanya dah dari mana ni. Dia sebenarnya bukan sebab baju tu. Baju tu perantara je. Yang menyembuhkan tu Allah dengan mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau lepas daripada tu ambil baju tu gila letak mata orang lain tak jadi juga. Tu sungguh. Kita kena faham maksud mukjizat dan sebab kesembuhan. Imam Ahmad bin Hanbal atas selipar pergi pasal orang kena rasuk atu dah. Lepas daripada dia wafat dan dia meninggal, orang ambil selipar tu pergi syaitan sengih je. Pasal apa? Imam Ahmad dah tak ada dah. Bukan aku takut selipar dia, aku takut Imam Ahmad. Kira begitulah pada Nabi SAW. Yang istimewanya pada zat Nabi SAW. Pakaian dia apa semua tu bila Nabi dah tak ada. Tak adalah. Tak adalah sahabat kata nak doa tu kena letak baju Nabi, serban Nabi mustajab doa. Tak ada. Mereka simpan tu asbab memanglah keberkatan sebab dia pernah duduk dengan zat Nabi SAW. Tapi tak ada pernah sahabat-sahabat tu duduk di kubur Nabi dan sebagainya ambil barang-barang tu nak jadikan asbab mereka ni selamat daripada api neraka. Ataupun macam yang kita buatlah. Kita lah ni bukan setakat tu. Lambang je. Replika tu satu. Logo je. Logo. Lambang. Yang pada lambang tu tak nampak dah selipar. Tapi gitulah. Kita pun pening tu. Macam-macam. Saya baca semalam buku Syekhul Islam. Syekh Ali Hasan An-Nadwi pernah tulis satu mukaddimah. Bagaimana dia memuji Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia cerita tentang keadaan zaman Ibn Taymiyah muncul tu. Zaman orang yang sangat perlu, sangat umat Islam memerlukan seorang mujaddid. Orang yang mampu untuk membenteras kesyirikan. Transformasi. Dia kata sebab zaman tu zaman orang Yunan masuk Islam, zaman penyebaran Islam sampai ke India. Jadi orang-orang masuk berasimilasi dengan agama Islam ni macam-macam. Bila orang Hindu masuk Islam, yang dia tahunya Islam je. Beriman kepada Allah. Tapi amalan dia tu dia tak baiki sangat. Jadi dia bawa agama amalan dia masuk ke dalam Islam. Agama Islam, amalan Hindu. Dia jadi gitu. Muncul pula golongan-golongan batiniyah. Golongan batiniyah ni orang-orang yang contohnya bersulu, amalan-amalan Hindu asalnya. Tak makan, amalan-amalan dalam agama bertapa yang kalau kita tengok tapa ni agama Buddha duk tapa. Agama Hindu duk tapa.
duk tapa. Jadi amalan-amalan tu diserap masuk dalam agama. Zaman kita pun sama juga, pak kita. Di Indonesia pun sama juga. Budaya-budaya tu akhirnya diserap masuk dalam agama. Jadi akhirnya dalam sudut falsafah, orang ngaji falsafah bawa ilmu falsafah masuk dalam agama Islam. Dari sudut amalan, orang bawa amalan-amalan agama lain masuk dalam Islam. Mereka makin jauh daripada Quran dan makin jauh daripada As-Sunnah. Makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Kemudian dari sudut fiqh pula mereka jadi ta'assub. Mereka tidak lagi menjadikan teks-teks Quran dan hadis ni sebagai penghukum. Sebaliknya mereka cari dalil untuk menyokong pandangan mereka. Pandangan mazhab kita macam ni. Mana dalil dia? Cari dalil yang sesuai dengan pandangan mereka. Zaman kita contoh gini lah, bahasa saya semudah. Saya jumpa dengan orang yang pakar keuangan, pakar keuangan. Dia kata dalam keuangan Islam ni ada dua sifat manusia. Dia kata pertama, orang yang kaji hukum, kemudian sesuaikan praktis dengan hukum. Maknanya hukum dulu, setelah tahu hukum, cari buat adjustment supaya praktis perbankan syariah ni sama dengan hukum. Satu. Hal yang kedua, orang yang dah ada konvensional, dia dah praktis konvensional, dia pun adjust sikit-sikit supaya nampak islami, kemudian dia cari dalil untuk sokong, menguatkan praktis dia. Mana dia ada standard, cuma dalil ni sekadar nak menyokong mereka, bukan memandu mereka, menghalalkan apa yang dia buat. Jadi yang kedua ni salah. Yang pertama betul. Jadi begitulah keadaan. Zaman dulu pun pernah ada satu zaman umat Islam diuji begitu. Dia ada pandangan, dia ambil Quran dan hadis ni supaya nak menghalalkan pandangan mereka. Sebaliknya orang yang benar, Al-Quran dan hadis dulu, dan dia akan adjust pandangan dia sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi pemandu mereka. Itu yang benar. Jadi Syekh Ali Hasan An-Nadwi dia sebut zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah begitu keadaannya. Orang dari sudut fiqhnya begitu. Kemudian kemunculan Kristian untuk menyerang Islam. Dari sudut ilmunya mereka tulis kitab-kitab untuk menyokong agama Kristian, agama yang benar, Islam ni tak benar dan sebagainya. Jadi perlu ada seorang yang sangat berilmu, faham tentang situasi, mendalami ajaran-ajaran yang menyimpang tu sehingga boleh jawab syubhah-syubhah dia. Dalam masa yang sama dia sangat mahir dengan Al-Quran dan juga hadis, tahu yang mana sahih, tahu yang mana dhaif. Bukan sekadar tu juga, dia juga ulama yang bukan saja berada di dalam bidang penulisan, dia juga orang yang menghadapi mereka di medan perang. Orang yang tahu keadaan bagaimana untuk menjawab dan mengembalikan masyarakat Islam pada masa itu kepada landasan yang benar, kembali kepada ajaran yang sebenar sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah ni banyak menulis. Dia ni tak zaman dia hidup dia tak ramai pengikut. Zaman dia hidup dia tak ramai pengikut. Malah dia ramai musuh. Sebab apa dia ramai musuh? Sebab tulisan dia menjawab. Dia musuh dengan orang tasawuf sufi sebab dia jawab sufi. Dia musuh dengan orang Kristian sebab dia jawab. Dia musuh dengan orang falsafah, dia jawab falsafah. Tulisan dia ni adalah untuk menjawab syubhah-syubhah yang berada pada masyarakat Islam pada masa itu. Sebab tu ramai musuh dia, sampai kena penjara dan sebagainya. Tapi lepas daripada tu orang baca, rupa-rupanya tujuan dia buat macam tu adalah nak mengembalikan manusia kepada Islam yang sebenar sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu kita nak dapat tu cabaran kita sama je.
Selama kita nak ajar orang kepada Quran dan sunnah, memang kita akan ada wujud pertembungan dengan orang-orang yang menyimpang daripada agama yang sebenar. Tambah-tambah kita lah ni, masyarakat kita ni tak faham Quran, tak faham hadis. Saya kadang-kadang baru ni pun ada orang tunjuk ke saya dah. Tuan, saya nak berdiskusi dengan tuan tentang tadabbur. Mari, mana saya kata saya siapa pula ni atas ni? Nak diskusi. Saya dah lepas duduk fikir dah ke saya. Aku ni tak pandai diskusi, tapi kalau nak diskusi juga ambil ilmu arwah Ustaz Harundin kau kata. Kalau nak diskusi kerana agama ni banyak sumber dia dalam bahasa Arab, kita diskusi bahasa Arab boleh lah. Supaya kita ambil sumber asal. Banyak orang hari ni dia terjemahan je. Itu jadi kes macam lepak dan sebagainya. Kan? Kita tak faham sumber asal pada agama. Jadi sebab tu perlunya usaha mengembalikan masyarakat kepada Islam yang sebenar, dan ini memerlukan kepada usaha yang gigih lah dan berterusan daripada para asatidah kita, insya-Allah. Doakanlah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kita kepada Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum, apabila sampai kafilah itu ke tempat bapa mereka di Palestin, berkatalah bapa mereka kepada kaum kerabat yang ada di sisinya, inni la ajidu riha Yusuf, aku mendapati bau Nabi Yusuf, bau Yusuf. Nabi Yaqub kata, aku boleh cium bau Yusuf. Disebut dalam tafsir bahawa Nabi Yaqub kata ni, masa tu kafilah ni tak sampai lagi ke Palestin, baru keluar daripada Mesir. Kharajat min Misr, waktu dia keluar daripada Mesir, dia dah bau. Ay tansabuni ilal fanat wal kibar. Orang bercinta. Orang bercinta. Tak siapa lagi, baru keluar daripada rumah dia. Rombongan tu baru keluar rumah tu, tapi dia tahu melalui telefon. Ni tahu sungguh ni bau. Okey. Masa bercinta satu ni. Ibnu Abbas kata, walamma fasalatil 'ir qala lamma kharajatil 'ir hajat rih, apabila keluar je rombongan tu daripada Mesir, maka angin pun bertiup. Angin bertiup sampai ke Palestin. Angin tu, bau Nabi Yusuf ada dengan angin tu. Qala fawajada rihahu min masirati 8 ayyam. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah dari Abi Sinan, dia kata apa? Dia mendapati bau Nabi Yusuf 8 hari perjalanan mereka. Sebelum 8 hari tu dah sampai. Nabi Yaqub duduk di Palestin, rombongan ni baru keluar daripada Mesir, dia dah kata, aku dapat cium bau Yusuf. Laula an tufannidun, kalaulah kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk, tentu kamu akan percaya. Tentu kamu akan percaya. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Tapi orang-orang lain kata di situ apa? Sesungguhnya ayah masih lagi berada dalam keadaan tidak siuman yang lama. Yang dulu tu, ayah dulu sayang sangat kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Jadi
ayah ni memang duk teringat lagi lah tu. Ayah masih lagi dalam keadaan tidak siuman yang dulu. Allahu Akbar. Ya. Jika berkata Qatadah tidak siuman di situ ialah hubbu Yusuf la tansahu wa la taslahu. Negara tidak siuman kerana cinta Yusuf dan tidak melepaskannya pergi. Makna masih lagi teringat kepada Nabi Yusuf padahal lama dia tak ada. Istilah kita lah itulah. Jadi itu yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Falamma anja al-Bashir, ayat minggu depan ialah cerita waktu sampainya kafilah itu ke Palestin dan bertemu dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.